Ainayah. Ainayah boleh buat kerja. Tahu baca Fatihah tu daripada awal sampai habis. Boleh angkat tangan dengan tertib. Boleh baca tahiyat akhir dengan baik. Boleh bagi salam dengan sempurna. Nampak tak? Itu kita panggil apa? Ainayah. Ya, kalau kita lontak bola tu, orang duk punya apa? Bowling kan. Dia baling bola tu boleh pergi kena terus dia punya sasaran tu. Semua pakat rebah jatuh, nampak tak? Itu kita panggil ainayah. Goleknya bola, nampak tak? Ya. Boleh kena sasaran, itu kita panggil ainayah. Faham tak? Jadi kita buat ibadat kena ada inayah. Tapi kena ada ilmu lah. Tak ada ilmu jangan ada inayah. Ilmu tak tahu, tak ada. Kena ada ilmu lah. Sebab tu kita wajib kena tuntut ilmu. Kena rajin sentiasa, ya, keadaan menuntut ilmu untuk mendapatkan perkara yang seperti ini. Itu nombor 3. Nombor 4, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mengganjarkan pahala kepada kita, bukan orang lain nak bagi. Betul tak? Dan dia buat ibadat, siapa nak bagi pahala? Allah. Menunjukkan penuh harapan kepada Allah barang siapa yang telah berdiri di pintu kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harapannya dan cita-citanya, ambisinya tiada akan disia-siakan Allah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Maulana Ibnu Athaillah Skandari dalam munajatnya yang berikut, ilahi kaifa akhibu wa anta amali am kaifa uhanun wa alaika muttakili. Tuhanku, betapa aku akan menyesal sedangkan engkau harapan cita-citaku, atau betapakah aku mendapatkan kehinaan padahal atas engkaulah perpeganganku. Ya, kalam hikmah yang tersusun daripada awal hingga akhir ini disusun, ditulis dan dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah Skandari sendiri, ya, sehingga para ulama antaranya Rektor Al-Azhar Syekh Muhammad Abduh telah meletakkan, ya, kalam-kalam hikmah ini nombor 2 sesudah Al-Quran. Dan ada ulama mengatakan sekiranya kalau Allah izinkan untuk dibaca selain daripada Al-Quran dalam sembahyang, maka akan aku baca kalam-kalam hikmah Ibnu Athaillah dalam sembahyang. Itu dia. Sampai tahap tu lah, dia punya kalam tu susun begitu rapi, punya inti rahsia yang dalam, serta balaghahnya, sastranya yang begitu kemas dan sempurna. Baik, sini kita lihat dulu kalamnya. Tuhanku, betapa aku akan menyesal sedangkan engkau harapan cita-citaku, atau betapakah aku akan mendapatkan kehinaan padahal atas engkaulah perpeganganku. Maknanya kita apabila sudah mengenal Allah, sudah sampai kepada ma'rifah yang sempurna, sudah menguasai tauhid yang pertama, tauhid rububiyah, sudah kita dapat menguasai tauhid uluhiyah ataupun ubudiyah, maka kita sampai kepada tauhid asma' wa sifat, kepada tauhid perbuatan yakni sifat af'alullah, maka sudah sampai pada makam itu, sudah kuasai dengan baik, sudah dapat menghayati dan merasai. Dia kena rasa lah, bukan tahu saja, merasai bahawa diri kita ini sedang ditakbir dalam pentadbiran. Dia kena rasa diri kita ni dalam pentadbiran sedang ditakbir oleh yang maha berkuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena begitu. Takbir dalam semua urusan, sama ada urusan kehidupan harian, urusan ibadah, urusan kebajikan, apa juga yang kita buat, la tataharraku illa biiznihi, tidak akan bergerak satu zarah sekalipun melainkan dengan izin Allah. Dia kena sampai ke situ. Kalau sudah sampai tahap tu katanya, maka kita tidak akan menyesal lagi. Menyesal ni artinya sampai di akhirat besok kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertemu dengan keridhaan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan maghfirah pengampunan Allah, dan dengan rahmat Allah kita dapat memasuki syurga. Dengan rahmat Allah, tuan-tuan, bukan dengan ibadat tuan-tuan, bukan dengan kelebihan kita. Dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Ya, kalau kira ibadat kita tak tara mana, ya, kebajikan kita pun tak banyak mana, kekuatan amal ibadat kita pun tidak sempurna mana,
Kerana semuanya daripada Allah. Kita buat ibadat ni pun dengan izin Allah. Jadi apa yang ada pada kita, apa yang ada pada kita yang boleh kita tuntut sebagai hak kita, tidak ada apa-apa, melainkan kita akan sampai kepada Allah. Yang perlu, yang penting kita dapat bertemu dengan Allah dengan penuh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Atau betapakah aku mendapat kehinaan, dan kita tidak akan dihina oleh Allah di akhirat, insya-Allah kita tidak akan dapat azab, tidak akan diazab oleh Allah, kerana kita telah masuk dalam diwan pengampunan. Kita guna bahasa tu diwan, ya. Dewan lah, kita kata dewan lah, diwan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terada di dalam hamba-hamba Allah yang mendapat maghfirah. Atau betapakah aku mendapat kehinaan padahal engkaulah perpeganganku. Allah yang paling mulia, Allah yang semulia-mulia zat, Allah yang semulia-mulia zat, semata-mata yang semulia zat, kita dapat bertemu dengan Allah, kita dipegangi oleh Allah, kita dikuasai oleh Allah. Tidak ada apa yang boleh mendatangkan kerugian, kehinaan kepada kita di akhirat besok. Pengertiannya kita baca balik. Saya terang di sini, kita baca lagi pengertiannya. Bagi mereka para hamba Allah yang soleh, hamba yang soleh kita lah, tiada dalam kamus mereka penyesalan apapun saja. Sebab kita sudah menyesal dulu. Menyesal dulu ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Yakni mengisi ilmu. Pertama sekali mengisi ilmu tentang ketuhanan. Kedua, merasai kewujudan kebesaran Allah dalam diri kita. Yang ketiga, kita dapat mengamalkan segala ilmu dan segala amalan kita dengan sempurna. Yang keempat, kita merasai bahawa segala-galanya adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak faham. Boleh kan? Maknanya kalau kita sudah sampai begitu, kamus mereka penyesalan apapun saja jika tiada sukses hal-hal yang bersifat duniawi. Walaupun urusan dunia kita tak berjaya. Mungkin di dunia kita orang miskin, mungkin di dunia kita orang kerdil, mungkin di dunia ini kita orang tidak ada apa-apa, hanya golongan-golongan yang biasa, orang awam biasa. Tapi di akhirat kita akan dapat pendapatan, kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kedudukan istimewa dalam syurga. Kedudukan istimewa kita iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pencipta, kepada pemilik diri kita sendiri, yakni Allah Azza wa Jalla. Kerana ambisi, cita-cita mereka terhadap Allah Ta'ala demikian besarnya, melihat kepada kebaikan Allah dan kemurahannya, dan Allah tiada akan menyia-nyiakan kehendak kuat atau cita-cita yang sungguh daripada hamba-hambanya. Di samping itu pula mereka yakin atas adanya alternatif daripada Allah bagi memperkenalkan cita-cita hambanya itu. Segala-galanya diketahui oleh Allah, segala-galanya dimaklumi oleh Allah. Apa yang terlintas, yang terkhatir dalam jiwa kita sudah diketahui oleh Allah, sudah diketahui Allah sejak azali lagi. Bukan satu perkara yang baru, ya. Tapi Allah juga yang akan memenuhi, mengkabulkan segala hajat dan keperluan kita. Maka itu Allah perintahkan kita untuk menghadap kepadanya sehari 5 kali. Menghadap Allah 5 kali sehari ini semata-mata kerana Allah ingin memenuhi hajat kita. Kerana kita datang menghadap Allah 5 kali sehari mengikut apa yang disebut oleh para ulama sebagai hakikat salat. Hakikah, ya, hakikat salat ni iaitu si hamba menzahirkan hajatnya kepada Allah. Jadi sembahyang tu 5 kali ini sebagai satu pertemuan dengan Allah untuk menzahirkan hajat kita kepada Allah. Allah bersedia dengan penuh kemurahan, bukan satu hak, kemurahan Allah, keharusan sebagai sifatnya, iaitu memberikan kepada hamba-hambanya, memenuhi segala tuntutan dan segala hajat hambanya, memenuhi segala apa yang diperlukan oleh hambanya. Antumul fuqara'u ilallah, kamu semua adalah berhajat kepada Allah. Itu penjelasan yang paling jelas kita kena faham. Maka justru itu, ya, begitu juga keyakinan mereka bahawa mereka akan dipelihara Allah daripada segala macam kehinaan, sebab tempat bergantung mereka adalah Allah dan bukan selainnya. Kita bergantung kepada yang mulia, bergantung kepada ilmu yang mulia, bergantung kepada yang maha mulia, bergantung kepada martabat sifat yang mulia, bergantung kepada akhlak yang mulia, bergantung kepada pegangan-pegangan
yang dimuliakan oleh Allah, seperti ibadat dan berbagai-bagai. Inilah pemahaman firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Ini kita nak ngaji, kita nak faham bukan 1000 dinar ni untuk datang rezeki orang tempah. Ayat 1000 dinar ni sampai 10,000 frame punya besar, gantung di kedai, gantung di pusat-pusat penjagaan sampai 10,000. Saya tanya berapa ni? Mahal ni, dengan spotlight dia apa semua dia gantung tu pasal apa? Pasal nampak rezeki. Dia kira duk baca rezeki gantung ayat ni rezeki mai. Bukan begitu bukan begitu. Sebenarnya ayat ini mempunyai isi kandungannya lebih dalam yang kita kena cari untuk sampai begitu halus. Kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi, tawakal ada di sini. Nampak istilah tawakal. Dia mula dengan wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia mula dengan ayat tu dalam surah Talaq ayat 2. Setengah pada tengah ayat Talaq, surah At-Talaq. Pada ayat 2 yang setengah tu dia bunyi begitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu mula, kena takwa dulu. Bila tidak ada takwa, maka tidak ada jalan keluar. Allah tidak akan bagi jalan keluar kepada kamu. Bila ada takwa kepada Allah, maka Allah akan bawa kita kepada jalan-jalan keluar. Ada lebih kurang 11 ayat dalam Quran yang Allah sebut tentang jalan-jalan keluar bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Nanti kita sebut lain kali lah Ada 11 ayat dalam Quran yang Tuhan jamin sebagai satu pengeluaran yang akan diberikan dorongan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru sebut makhraja ni jalan keluar. Ada penyelesaian. Apa juga masalah, apa juga kedudukan, semua ada penyelesaian. Penyelesaian datang daripada Allah, bukan daripada kita sendiri. Itu kita nak faham. Maka itu kita akan sandarkan awal-awal. Semua perkara itu datang daripada Allah. Kullu min indillah. Katakan tiap-tiap satu semua isi Allah Subhanahu wa taala. Dia kena pegang dulu tu. Kemudian baru Allah sebut yang kedua, sudah kamu bertawakal, sudah kamu bertakwa kepada Allah, kena ada tawakal. Tawakal ni sifat yang paling tinggi, tuan-tuan. Tengok Tuhan sebut dalam Suratul Anfal, berulang-ulang kali kita sebut ayat tu Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadahum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tengok Tuhan sebut. Hanya saja dia kata orang beriman ini bila sebut akan nama Allah gemetar. Bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya. Ayat majazi. Ayat ni bersifat majazi. Bukan ayat tu bagi naik iman kita, Allah yang bagi naik iman kita. Nampak tak? Tapi bunyi dia lain kan? Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah iman. Naik iman pasal baca ayat ke? Tu majazi tu. Ayat Allah. Nampak Allah di belakang tu? Tu kena faham. Maknanya yang meningkatkan iman kita, yang mengangkat darjat iman kita itu bukan ayat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam ayat-ayat Allah madlul, bertunjuk ayat-ayat Allah itu mendorong kita kepada hidayah, kepada jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang betul. Maka di sini disebutkan kepada Allah mereka bertawakal. Tawakal paling penting. Jadi orang yang gemetar hatinya, yang sempurna imannya, yang bertambah imannya, orang yang bertawakal kepada Allah. Allah sebagai wakil. Salah satu nama Allah yang 99, Al-Wakil. Maka kita sebut dalam semua, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, zikir yang paling bagus, antara zikir-zikir yang terbaik. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa juga kita nak buat, kita bawa zikir ni, jangan tinggal. Nampak tak? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam ni ada tawakal. Faham Jadi maka kita sebut begini, kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, carilah tawakal. Tuhan dah bagi tip kat kita dah. Tuhan dah tunjuk jalan kan. Barang siapa yang tawakal, baru jadi. Bukan kata takwa saja, kena tawakal.
Barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang kendakinya. Allah punya suka nak buat apa. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap suatu. Tiap-tiap suatu ada takdirnya. Allah yang menentukan takdir itu. Jangan kita baca baik buruk lah. Baik buruk ni Allah saja mengetahui. Hikmah rahsia baik, hikmah rahsia buruk, Allah saja mengetahui. Ya, kita hanya menerima apa yang diberikan oleh Allah, dan kepada hamba-hamba Allah yang Allah katakan tawakal tadi ini, Allah memberikan kepadanya jalan keluar. Maknanya tidak ada masalah. Kalau datang cara buruk pun Allah selesaikan. Datang cara elok pun Allah selesaikan. Nampak? Kalau kita kaya raya pun Allah juga mentadbir. Kalau kita miskin apa pun Allah juga yang mentadbir. Dua-dua takbiran daripada Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengasihani kepada mereka yang bertawakal. Fahuwa hasbuh. Maka tidak ada bagi mereka sebarang bentuk yang dikatakan tadi ini terhad, semuanya diberi oleh Allah langsai, selesai. Ya. Terdapat dalam sejarah para wali Allah. Ini kita baca sedikit tentang latar belakang wali-wali Allah. Kita pun boleh jadi wali, kena jadi wali. Jangan duk baca cerita wali kita tak jadi wali. Kita pun ni baca kitab ni nak jadi wali lah. Ya. Bukanlah jadi wali nak kena terbang, kan? Bukan artinya jadi wali dia kena terbang, bukan maksud tu. Jangan salah faham. Ya. Kalau tak boleh terbang aku belum wali lagi lah. Nampak? Ya. Bukan begitu faham dia. Wali-wali Allah ni kerana dia tidak ada dua perkara. Dua perkara tidak mengancam mereka. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim, tidak ada takut langsung kepada makhluk. Sebarang unsur makhluk ni tidak mengancam mereka, tak takut. Nampak? Itu yang sahabat-sahabat Nabi itu, para mujahidin Islam boleh keluar pergi berjuang, pergi perang. Nampak tak? Ya, setiap kali tunggu masa nak perang. Ya. Ahlu Sufa yang duduk di sebelah serambi Nabi itu lebih kurang ada 70-80 orang. Sentiasa meningkat. Keluar 10 masuk 10. Keluar 5 masuk 5. Ahlu Sufa yang ada di serambi Nabi SAW. Duk tunggu bila nak perang, bukan tunggu bila nak makan. Mereka tak dapat makanan, minuman yang sempurna, tak ada. Apa Nabi makan, mereka makan. Nabi tak makan, mereka pun tak makan. Nampak tak? Dia Nabi tak minum, dia pun tak minum lah. Dia tak pernah minta makan, tak pernah minum. Orang Madinah kata mereka ni orang paling kaya. Itu dia. Sehingga seluruh masyarakat Madinah menganggap mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Sebab tak pernah minta ke orang. Ya, ini Ahlu Sufah, dan antaranya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Abu Zar Al-Ghifar, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang memang asalnya fakir. Tidak ada apa-apa oleh mereka. Tapi mereka duduk dengan Nabi sehingga pernah berlapak sampai 3 hari tak makan. Ikat batu di perut. Ambil batu ikat di perut. Bila perut tu berat, rasa kenyang. Nampak? Sampai tahap tu kan. Banyak yang bergelimang, pingsan pada siang hari. Tak nak makan. Ya. Tapi tak pernah dia gaduh. Dalam jiwa mereka satu aja, duduk tunggu bila nak perang. Itu je. Nabi panggil turun perang, turun. Nampak tak? Duk tunggu bila, tak tanya bila aku dapat tak lebih perang nanti aku makan dulu baru pergi, tak. Ya. Dia baru fikir bila ada panggilan Nabi, Rasulullah kata tadi masa tu sedang bergiat dakwah Rasulullah, dia bergiat sungguh, ya. Menyeru sana, menyeru sini, hantar wakil, hantar utusan-utusan para mubalik, hantar pergi untuk dakwah Islam ni, ya. Itu yang dibuat Rasulullah. Itu Rasulullah buat, nampak? Tidak dah. Tidak. Menyeru mereka kepada Islam, menyeru mereka kepada keimanan, menyeru mereka kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagi petang, siang, malam, ya. Terpaksa menghadapi jihad berperang dan sebagainya, maka mereka sentiasa. Kenapa? Kerana mereka yakin bulat dapat merasai yang kata tadi ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kata tadi bertawakal kepada Allah cukup sebagai Allah yang akan berikan kecukupan. Nescaya Allah mencukupkan keperluan, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan. Terdapat dalam sejarah pada wali-wali Allah ni yang tidak ada wala khaufun alaihim, tidak walahum yahzanun, mereka tidak takut dan tidak duka cita. Tidak pernah takut kepada apa-apa juga unsur makhluk, dan tidak pernah berduka cita. Di atas apa-apa juga kehilangan, kekurangan, tak pernah duka cita. Miskin pun dia tak duka cita,
Tak ada harta pun dia tidak duka cita. Dia dalam keadaan mudarat pun dia tidak duka cita. Datang penyakit berat-berat pun tak ada duka cita. Datang ujian bala musibah pun tidak ada duka cita. Kerana dia tahu semua datang daripada Allah, balik kepada Allah. Istilah dia, istilah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu yang besar dia. Kita daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Semua pulang kepada dia. Sama ada cara elok atau cara buruk, cara baik atau cara yang tidak baik, semuanya kembali kepada Allah. Balik kepada dia. Ya. Kena balik kepada Allah. Orang yang miskin, derita, yang menghadapi berbagai-bagai penderitaan hidup, penderitaan itu juga balik kepada Allah. Dia dan Allah, dia akan balik penderitaan. Orang yang kaya raya, kemewahan, kaya raya itu pun balik kepada Allah. Nampak? Kenapa? Semua Allah punya, bukan kita punya. Itu pegangan orang-orang ni kata wali Allah yang ni dia. Kalau kita boleh sampai ke tahap itu, boleh ada dua sifat dalam diri kita, tak terasa apa langsung. Ya, pada kitab awal kita baca jilid pertama dulu sebut tentang cara-cara macam mana kita nak kesan orang yang mati hati. Orang yang hatinya mati. Hati itu tak berfungsi, ya. Hati nurani, bukan hati qalbi. Ya, bukan hati mudghatin, bukan hati seketul daging. Hati nurani yang datang daripada Allah. Kita panggil qalbun. Nah. Macam mana nak tahu kata hati itu mati ke tidak? Salah satu daripada tandanya, kalau berlaku tertimpa kepada segala macam bentuk kesusahan, musibah, penderitaan, dia akan merasa duka cita. Nampak tak? Kalau ada rasa duka cita di atas apa juga yang berlaku kepadanya daripada unsur-unsur penderitaan, bala, penyakit bagai-bagai, itu artinya orang ni hatinya mungkin dalam keadaan masih mati lagi, belum hidup. Nampak tak? Ya. Tu nak tahu cara tu lah, bukan susah nak faham, ya. Beli rasa tak? Hilang barang, hak 10 tahun punya barang duk ingat lagi hari ni hilang. Nampak tak? No? 10 tahun kasut dia hilang mai semayang. Kasut beli 300 ringgit punya kasut dia beli mai semayang Jumaat, hilang. Bila hilang kasut tu hilang 10 tahun sudah, dia boleh ingat sampai hari ni. Makna kata masih ada duka cita. Faham tak? So, dia tak tahu kata benda tu Tuhan ambil balik. Kalau dia faham kata benda tu balik kepada Allah, nak fikir apa? Allah ambil balik. Tak payah duk fikir. Nampak tak? Ya. Sama ada hilang atau tak hilang, memang kasut tu kena balik kepada Allah. Sebab aku akan mati. Dia tak? Benda akan musnah. Dunia akan kiamat. Habis. Senang kira. Nampak tak? Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istilah dia. Bukan zikir dengan sebut orang mati. Kita kata zikir sebut orang mati, ya. Tu. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran sebut. Adapun sifat orang-orang yang beriman kepada Allah apabila mereka ditimpai musibah, lantas mereka keluar pada mulutnya, kami datang daripada Allah dan kepada Allah kami kembali. Nampak tak? Cantik. Ini sifat orang yang beriman. Apa-apa musibah sekalipun, inna lillah. Apa-apa penderitaan sekalipun, inna lillah. Bukan mati saja. Kita tak mati, inna lillah. Zikir tu kita kena amal selalu tu. Terantuk tiang pun, inna lillah. Nampak tak? Ya. Jatuh tangga pun, inna lillah. Nampak tak? Kereta rosak tengah jalan pun, inna lillah. Nampak tak? Ya. Satu orang berotor, saya pun keluar. Inna lillah. Ustaz, dia tak mati lagi Ustaz. Dia kata kat saya, dia tak mati lagi Ustaz weh. Duk ada kereta. Nampak tak? Saya kata bukan pasal mati. Bala musibah datang daripada Allah. Kembali balik kepada Allah. Kita serah balik kepada dia. Nampak tak? Kita serah dengan apa? Dengan kesabaran. Pakai sifat sabar. Tuhan hantar kepada Allah balik. Nampak tak? Ya. Jangan hantar sifat gelisah. Sifat apa? Sifat al-khawf. Dia panggil apa dalam khawf ni? Hazan. Allah mina'udzika minal hammi wal hazan. Hazan tu. Nampak tak? Hazan tu jangan ada. Lawan duka cita tu adalah hazan. Duka cita dengan Allah. Kita duka cita dengan Allah SWT sebab iman kita takut hilang. Nanti kita bimbang tu. Kita memang iman kita hilang, itu yang kita takut. Bukan harta kita hilang kita takut. Itu paling penting kita nak faham. Jadi maka kata musannif yang kita lihat sini, terdapat dalam sejarah para wali Allah bahawa seorang wali Allah pada akhir usianya dikurniakan Allah seorang puteri.
Seorang wali Allah, dia akhir-akhir hayat dia, usia dia yang tua, baru dapat seorang puteri di mana ibu kandung bayi puteri itu meninggal dunia. Dia ni jadi apa? Jadi piatu. Bukan jadi yatim, jadi piatu. Sebab tak ada ibu. Kalau tak ada bapa, kita panggil yatim. Tak ada ibu, kita panggil piatu. Nampak dah? Ya? Tak ada dua-dua, kita panggil yatim piatu. Yang tu betul tak, kita panggil hantu lah. Yang tu lah. Beza dah. Nampak? Pasal mari mana kita tak ada punca. Nampak tak? Jadi maka dengan kerana itu, yang kata tadi, perempuan ni puteri ni adalah piatu. Sebab kematian ibu kandung bayi puterinya itu meninggal dunia. Kemudian seorang laki-laki berkata kepada wali tersebut, berwasiatlah Tuan kepadaku supaya aku mengasuh puteri Tuan ini. Dia minta nak asuh budak ni. Jadi minta wali ni bagilah wasiat kat dia, apa-apa wasiat supaya dia dapat mengasuh puteri ataupun anak perempuan si wali tadi. Wali itu menjawab, tidak. Tetapi apabila aku meninggal dunia, dia pesan, aku bela budak ni, aku ni bela, tak payah hang bela lah, aku jaga budak ni, aku pelihara dia. Tapi bila aku dah meninggal, kalau ditakdirkan aku meninggal, bawalah puteriku ni ke Masjidil Haram, tu dia, dan letakkan dia dalam Hijr Ismail, tu dia. Nampak tak? Boh dalam Hijr Ismail, separuh bulatan yang bersambung dengan Kaabah, separuh bulatan yang bersambung dengan Kaabah tu kita panggil apa? Hijr Ismail. Ya, tapak tu kita panggil hatim. Tapak dia kita panggil hatim. Tinggallah dia di situ dalam jaminan Allah. Hampir tak situ sudah, jangan buat apa, pergi tinggal datang tu. Bila aku tak ada, hampir tinggal datang situ. Nampak tak? Ya. Tatkala wali itu telah meninggal dunia, betul, wali itu meninggal dunia, laki-laki itu tadi melaksanakan wasiat di atas dan memperhatikan bayi tadi daripada kejauhan. Dia letak budak tu daripada jauh, dia perhati daripada jauh, apa nak jadi. Ni orang ni pun tak betul faham lagi, nak tengok apa berlaku. Ya, tiba-tiba lewatlah ibu kandung khalifah yang sedang bertawaf. Ini cerita lagu Asyah Firaun, ya. Kebetulan tiba-tiba lewat ibu kandung khalifah. Lalu, lewat tu lalu. Bahasa Indonesia kata lewat lalu. Nampak? Liwat lain. Yang salah faham pula, ya. Ya. Lalulah dia kata si ibu isteri khalifah. Nampak tak? Ya. Sedang tawaf. Dilihatnya bayi itu dan diperintahkan membawanya ke istana untuk diasuh dan dididik. Nampak tu dia. Jadi anak khalifah tu. Besarlah bayi itu dan kemudian dikahwinkan dengan putra seorang menteri kerajaan dengan mas kahwin 20,000 dinar wang emas. Masya Allah. Tengok macam mana tu, ya. Nak jadi habuan, Allah hantar mari. Ya, itu kata tadi, perhatikanlah hal keadaan di atas yang menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin puteri hambanya yang telah bertawakal kepadanya. Pasal tawakal, ya, wali Allah ni ada tawakal kepada Allah. Ya, kita kerja majikan, jangan tawakal kepada majikan, itu tak betul. Kita kerja, ada tuan, jangan tawakal kepada tuan. Nampak tak? Kita ada orang duk asuh kita, tiap-tiap bulan orang ni bagi duit kat kita. Nampak? Jangan bergantung kat dia. Maknanya jangan bergantung kepada selain daripada Allah. Hanya kita serah semua 100% kepada Allah, maka Allah sendiri akan takbir kita. Kalau kita bergantung kepada makhluk, Allah akan lepas tangan. Nampak tak? Hampir cari dia sendiri. Maka kita tidak akan dapat kesempurnaan dalam kehidupan. Itu paling penting. Maka tawakal ni pada awal kita kena dalam diri kita. Dalam semua perkara, tuan-tuan, kita kena pasang tawakal. Maka itu kita zikir kita, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau baca dengan jamak, hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia ada dua bentuk sirah. Zikir dua-dua boleh bawa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, itu secara sirah, cara kita bawa seorang. Kalau kita nak baca jamak, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, tambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Turun malaikat. Masa tu juga turun malaikat penuh keliling kita. Nampak? Ni orang tak nampak malaikat turun ni. Nampak? Kalau orang nampak, bagi kumun kat aku je noh. Nampak ya? Kita baca zikir tu saja, turun malaikat penuh keliling kita. Nampak? Ya? Duk tunggu apa kita nak buat. Semua dia pegang, tangan, kaki kita, mulut, telinga kita dia pegang. Nampak tak? Ya?
untuk takbir, untuk bawa kepada anak jalan-jalan yang baik. Ini zikir paling penting ya. Nabi Musa minta nak jadi umat Nabi Muhammad kerana zikir ni ya. Nabi Musa minta kepada Allah, bagilah aku jadi umat kepada Nabi akhir zaman tu. Dia rasul dah, dia dah jadi Nabi. Nampak? Punya tawaduk Nabi Allah Musa tu sebab dia tahu tidak dapat dalam masa dia tidak dapat peluang nikmat begitu besar ya, anugerah daripada Allah. Hanya diberi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan aku umat kepada Nabi itu. Nampak? Supaya aku dapat beramal dengan zikir ini. Nampak? Punya tinggi nilai dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah kami ya dengan Allah sebagai wakil. Nampak? Ni'mal maula, yang telah beri kami segala nikmat yang utama. Nampak? Wa ni'man nasir, dan kepadanya lah kami diberikan kemenangan segala nikmat. Nampak tak? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Kita dapat lagi bismillah yang saya sebut tadi, 3 kali bismillah pagi-pagi bangun, sebelum kita nak lepas daripada tempat tidur kita, nak pergi ke bilik ayam ke nak pergi ke mana ke ya, bismillahirrahmanirrahim 3 kali, la haula wala quwwata illa billahil ali. Ini hadis tau. Ini bukan ulama susun ni dah, hadis daripada Nabi sendiri. Baru kita letak kaki, baru kita berdiri. Nampak? Baru kita berdiri. Tengok apa nak jadi. InsyaAllah. Kemudian berjalanlah pergi bilik ayak, nak ambil uduk ke apa, nak apa ke, buatlah. Mula dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. La haula. Kita dah dapat semua dah. Semua dah. Tuhan dah cover kita. Nampak ya? Dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Semua Allah. Jadi kita tidak serah lagi kepada makhluk. Kita bergerak dengan Allah. Kita berjalan dengan Allah. Kita berurusan semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dapat jalan-jalan. Allah Taala akan bawa kita pada jalan yang sempurna. Baik. Lagi. Habis lagi kita kata. Perhatikan hal ini demikian. Kejadian yang lain ditentukan pula pada seorang wali. Perhatikan hal keadaan di atas menggambarkan kepada kita bagaimana Allah telah menjamin puteri hambanya yang telah bertawakal kepadanya dan telah berlindung kepada benteng pemeliharaannya. Kejadian yang lain ditemukan pula pada seorang wali Allah yang lain pula, yang mempunyai isteri yang sedang hamil. Isteri yang sedang hamil. Pada suatu waktu suaminya hendak musafir ke suatu tempat. Tatkala suaminya keluar daripada rumah, dia berdoa. Nampak tak? Allahumma astaudi'uka ma fi batni fi hadhil mar'ah. Doa. Ni perempuan ni doa ni. Tuhanku, bahwasanya aku permohon kepada engkau menyimpan kandungan yang ada dalam perut isteriku ini. Ni dia doa ke isteri dia tadi. Dia nak keluar, nak pergi musafir. Ya Allah Tuhanku, aku mohon kepada engkau menyimpan, tolong simpan kandungan yang ada dalam perut isteriku ini. Nampak tak? Dia bukan minta doa untuk isteri dia, dia minta kepada baby itu. Nampak tak? Supaya simpan dalam kandungan. Kemudian pergilah dia meninggalkan isterinya, keluar musafir lah. Setelah dia kembali pada musafir, dilihat isterinya tidak ada lagi di rumah. Dia pun bertanya ke sana sini. Disampaikan oranglah bahawa isterinya telah meninggal dunia dalam keadaan hamil. Dia habis simpan isteri dia dalam keadaan hamil tu. Dia tak pernah ada baby dalam kandungan, disimpan sekali. Pada malam hari dia pun keluar ke perkuburan. Ni suami ni. Dia pergi tanah perkuburan, maka dilihatnya sebuah cahaya di salah satu kubur. Dan banyak-banyak kubur tu ada cahaya. Ya. Dia pun pergi ke situ, bertemu dengan sebuah kuburan. Maka digalinya kuburan itu, tiba-tiba dia terperanjat melihat anaknya sedang menyusu pada kedua tetek ibunya yang sudah meninggal dunia dalam kubur. Ya, lantas dia pun mendengar satu suara, ya hadza innaka qad istawda'tana al-walada fawajadtahu ama innaka law istawda'tana ummuhu lawajadtahu jami'a. Wahai saudara ini, bahwasanya engkau sungguh telah menyimpan kepada kami anaknya. Dua Allah beritahu lah tu ya. Maka engkau telah mendapatkannya, adapun bahwasanya engkau jika menyimpankan kepada kami ibunya pula, sungguh engkau akan mendapat keduanya sekali. Tapi sayang, dia abang anak dia tak abang ibu. Kalau dia abang isteri dia, tentu isteri dia pun Tuhan akan bagi kepada dia balik. Nampak? Itu dia lah. Jadi apabila kita benar-benar menyerahkan sesuatu
termasuk diri kita kepada Allah dengan penuh keyakinan di samping ikhtiar yang diperlukan, insya-Allah tiada akan sia-sia. Kita hari ni apa tuan-tuan? Kita nak keluar rumah ya. Nak pergi musafir mana-mana, orang nak balik kampung raya-raya ni kan. Tinggal rumah, bulat-bulat tinggal rumah kan. Tu nak kena ada cara tu ya. Sebelum nak keluar rumah, serah rumah tu 100% kepada Allah. Bukan serah kepada kepada apa kita ada, lamp apa juga kita ada lah, security lamp pasang apa semua dah ya, kamera CCTV semua pasang ni. Bukan, tak perlu semua tu. Perlu kita serah hanya kepada Allah bulat-bulat tu dah ya. Serah rumah tu, segala isi kandungan termasuk diri kita. Jangan lupa diri kita sama. Jangan serah rumah kita tak serah kita. Kita yang musafir pun kena serah. Ya Allah, aku serahkan diriku, isteriku, anak-anakku, keluarga aku, rumah tangga dan segala isinya di bawah pentadbiran penjagaanmu ya Allah. Engkaulah sebaik-baik wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nampilah. Nampak tak? Ya, insya-Allah. Tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan balik rumah tu selamat. Tapi kalau serah kepada jiran, hang turun tengok rumah aku nah. Nampak? Serah ke jiran kan? Tu dia. Jiran pun macam kita, makhluk lemah, serba kekurangan ya, lalai, lupa. Dia ada lalai lupa macam kita juga. Aku lupa kata. Nampak? Aku tak perasan. Lalai tu, nampak ya? Aku terlena tidur. Malam pemain melodi habis apa barang keluar. Ini pasalnya kita serah kepada makhluk. Maka itu tawakal ni kena bulat semua perkara. Nak buat satu kerja pun tawakal kepada Allah. Satu kerja yang berat kita nak buat. Ya Allah, aku serahkan semua urusan ni. Urusan peribadiku, urusan pekerjaanku, urusan ilmuku, semuanya di bawah pentadbiran-Mu ya Allah. Engkau takbir sebaik-baik. Awal bacalah hasbiyallah atau hasbunallah. Bacalah. Kemudian kita teruskan pekerjaan kita, insya-Allah semua berjaya. Nampak tak? Ini tandanya kita nak faham bahawa kelebihan tawakal kepada Allah itu begitu tinggi sekali. Ya. Jadi makanya kata tadi ini ya. Jadi apabila kita benar-benar menyerahkan sesuatu termasuk diri kita kepada Allah dengan penuh keyakinan di samping ikhtiar yang diperlukan, insya-Allah tiada akan sia-sia. Camkanlah ini. Tapi dia kena ada iman ni, dia kena ada dengan apa tuan-tuan? Paling penting kita nak ingat ya. Ni Rasulullah SAW ketika seorang sahabat datang bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, wasiatkan kepada hamba satu wasiat yang ringkas, yang padat, yang tidak perlu hamba bertanya kepada orang lain, dan hamba dapat memahaminya dengan begitu jelas. Nabi pun jawab ringkas. Dia tanya minta ringkas, Nabi kata apa? Qul amantu billah summa istaqim. Dia. Tapi isi kandungan kita nak laksana implementation dia tu. Ya Allah, sepanjang hayat kita tak boleh habis. Katakan aku beriman kepada Allah. Makrifahlah, kena ada iman kepada Allah dulu. Soal iman tu kena mantap. Perkara-perkara iman tu kena sungguh-sungguh. Kedua, kena istiqamah. Istiqamah ni kita kalah. Selalu tentang istiqamah ni kita tak kena. Nampak tak ya? Istiqamah ni orang putih kata konsisten. Tak lengkap juga, bukan begitu ya. Dalam istilah, dalam pengajian perspektif Islam ni, bila kata istiqamah ni sesuatu yang sangat luas, yang ulama sampai hari ni tak selesai ya, memberikan huraian tafsiran apa yang ketinggian istiqamah itu diketikan sendiri. Maknanya kita kalau lihat dalam kitab-kitab dalam Quranul Karim, Tuhan sebut apa? Orang yang nak mati, ketika nak mati datang malaikat kepadanya, memberi kepadanya satu jaminan, satu khabar gembira kerana ada istiqamah. Kita tak istiqamah banyak perkara ya, kita buat lebih kurang, abai, sia-sia, lepas tangan ya, samping-sampingan, nampak tak ya, secara melepaskan batuk di tangga kata orang ya. Banyak perkara kita buat begitu, tak sungguh-sungguh ya. Macam mana kita nak dapat kesempurnaan iman tu? Iman tu tak akan capai. Dalam Quran Tuhan kata innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang diarti sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Amantu billah, Tuhan kami adalah Allah. Nampak? Tsumma istaqim, kemudian mereka beristiqamah.
Summa istaqamu, mereka pun istiqamah kepada Allah. Kena istiqamah, paling penting. Jadi kita sampai kepada penghujung mengaji kitab ni, maknanya kita kena ada satu penutup dia dengan istiqamah. Kalau hanya iman dengan ilmu tak cukup. Istiqamah paling penting. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan kepada mereka akan para malaikat. Malaikat turun. Tiap-tiap saat malaikat turun kepadanya. Ya. Kalau orang kita kata jangan takut, kita tak percaya. Kadang kita takut ke orang tu sendiri. Hang kata jangan takut, kat dia kita takut je. Jangan takut. Hang nak pergi mana pergi lah, hang tinggal rumah kat aku. Nampak tak? Kita tak takut orang, kita takut ke dia. Nampak tak? Kalau datang daripada Allah sendiri, kita tak takut. Kalau datang seruan daripada Allah, datang daripada dalam. Dia sebut di dalam, jangan takut. Yang tu kita nak dengar. Nampak tak? Kita nak satu seruan halus dalam jiwa kita mengatakan, la takhafu, jangan kamu takut. La takhafu, jangan kamu takut. Ini yang kita nak. Kalau orang kata lagu mana sekalipun dia manusia, kita akan tetap merasa takut dan kita bimbang pada dia lebih lagi mungkin, ya. Dari itu, maka itu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira, ya, dengan syurga di mana telah janji kepada kamu sebagai janji-janji Allah. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, kamilah wali kamu yang akan menjaga melihara kamu. Nampak? Tuhan kata sendiri, kami akan jaga kamu dengan terus, ya, kami pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirah, ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'uhu nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Dan kamu memperolehi, kata Allah Subhanahu wa taala, dalamnya apa yang kamu inginkan oleh dirimu, dan juga kamu akan memperolehi dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita kena lihat istiqamah yang paling penting, tuan-tuan. Apa ni istiqamah ni? Macam mana tuan-tuan nak buat istiqamah ni? Banyak sebenarnya ulama-ulama memberikan penjelasan tentang istiqamah ni, iaitu kita ambil secara ringkasnya lah, ya. Istiqamah ni pertama sekali kata ulama, qala ba'duhum al-muradu min al-istiqamati akhdhul lil mithaqi fi 'alamil arwah. ويقال الاستقامة في الظاهر والباطن فاستقامة العوام في الظاهر الامتثال بالأوامر والاجتناب عن المناهي وفي الباطن الإيمان والتصديق والاستقامة والخواص في الظاهر والتدريب. Istiqamah ni dia kata adalah pengambilan sumpah ketika kita di alam arwah dulu. Ingat lagi kan? Kita di alam arwah dulu sebelum kita turun mari ke bumi, Tuhan buat satu pengakuan kepada kita. Alastu bi rabbikum, betul? Apakah aku ni Tuhan kamu? Lantas semua menjawab, qalu bala syahidna. Semua jawab, manusia dan jin. Dua makhluk ni lah, arwah dua makhluk ni, manusia dan jin. Dua-dua menjawab kepada Allah dengan satu kenyataan yang jelas. Qalu bala syahidna, bahkan engkau ada Tuhan kami dan kami persaksikan. Maknanya syahadah kita sudah ada awal. Syahadah kita dengan Tuhan sudah ada awal. Manusia dan jin asalnya sudah iman, sudah beriman kepada Allah, sudah syahadah mengakui ketuhanan Allah. Nampak tak? Itu kita mari ke dunia ni, kita telah digelapkan dengan serba macam keduniaan yang menyebabkan kita jadi lupa, jadi lalai. Dengan sifat kita pula yang lupa dan lalai manusia ni, maka datanglah di situ pula dengan iblis, dengan syaitan, gangguan bagai-bagai, maka kita telah lupa Allah. Maka Allah dengan penuh rahman, penuh kasih sayang mengutus rasul, menurunkan kitab-kitab sebagai hidayah, membimbing lagi manusia, nak bawa balik kepada kita punya alam. Ini istiqamah dia panggil, boleh tak? Maknanya kita kena sedar yang dulu. Istiqamah yang pertama, kita kena kembali balik syahadah kita kepada Allah. Maka itu semua, paling-paling tidak kita sudah janji kepada Allah dalam alam arwah dulu, maka Allah buat satu perjanjian. Alam arwah kita janji bahawa Allah itu Tuhan kita, maka Allah telah buat satu perjanjian dengan kita dalam bentuk batu.
Hajarul Aswad yang ada di Mekah. Nampak tak? Batu itulah merupakan surat perjanjian kita antara kita dengan Allah di alam arwah dulu, tuan-tuan. Maka itu seumur hidup sewajibnya sekali kita kena pergi tengok Kaabah, nampak tak? Dan kita kena tengok batu tu, nampak tak? Tu dia. Faham? Ya? Itu artinya lah, bila kita menghadap, kita tengok batu tu, kita akan teringat inilah batu perjanjian antara aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu di alam arwah. Marilah kita implementkan, kita kena laksanakan tuntutan syahadah kita yang telah kita janji dengan Allah. Itu artinya istiqamah yang saya baca tadi. Faham? Ya? Kita kena balik kepada dua kalimah itu. Jadi kehidupan kita di dunia ini 60-70 tahun yang Tuhan hidupkan kita ini untuk itu. Bukan nak cari makan, ya. Tapi kita duduk kalut cari makan, cari dunia, yang ni kita abai, kita lupa. Yang kita nak balik kepada Allah, kita nak kembali kepada Tuhan untuk kembali kepada ikrar kita kepada Allah, semuanya lupa, ya. Jadi kita balik kepada Allah dengan tangan kosong, tidak ada istiqamah. Itu yang pertama sekali lah, ya. Baik. Kemudian ditanya, wasu'ila Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Wasu'ila Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa 'anil istiqamati faqala an la tusyrika billahi syai'a. Ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa dia istiqamah? Dia kata apa? Jangan kamu mensyarikatkan sesuatu pun dengan Allah. Itu dia. Itu istiqamah. Nampak tak? Dua. Kita kena kenal unsur-unsur syirik. Dah habis kita tolak empat syirik tolak. Syirik besar, syirik kecil, syirik nyata, syirik tersembunyi. 4 syirik. Dan tuan kena tahu lah penyakit ni, ya. Penyakit ni kena tahu lah. Sebab penyakit ini, bila ada penyakit virusnya kepada kita, dia tak ada vaksin tau. Kacau. Itu yang besar tau, ya. Kita balik kepada Allah SWT, bawa syirik ni, tak jumpa Tuhan, takkan jumpa Allah. Habis, ya. Tak ada benda lah kita nak buat apa. Maka tu empat syirik ni kita kena clearkan dululah. Syirik besar kita tak buat, insya-Allah. Syirik besar tak ada, orang kapiak lah. Sembah bulan, sembah matahari, sembah patung, sembah itu, sembah ini, mempertuhankan selain daripada Allah. Itu syirik besar. Kafir kepada Allah. Ya, syirik kecil, itu ada kat kita. Syirik kecil ni ada kat kita, tuan-tuan. Sembahyang, ya, ibadat yang kita buat, kita perlihatkan kepada orang kerana orang ada sebab-sebab yang lain daripada Allah. Boleh tak? Kalau bukan kerana orang pun ada sebab-sebab lain kerana Allah, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia. Jadi kita buat ibadat, kita buat kebajikan, ada motif yang lain daripada Allah. Itu panggil syirik kecil. Dia panggil syirik kecil. Maknanya riak. Dia panggil riak. Nampak tak? Tu nah. Tu. Nak riak ni kena ujub dulu. Tak ujub tak jadi riak. Ujub kena mari dulu baru ada riak. Ya, ujub ni satu perasaan dalaman, duduk dalam. Ya. Orang tu macam dia kata tadi, aku dah sembahyang dah elok dah. Ya, aku tak payah mengaji bab sembahyang lagi, tak payah beritahu bab sembahyang lagi, tak payah duduk cari rahsia-rahsia sembahyang. Aku dah sembahyang cukup lah. Itu ujub lah tu. Nampak tak? Ujub. Nampak tak? Sebab merasai dirinya serba cukup, serba ada, serba pada, serba boleh. Nampak tak? Itu silap besar. Ya. Merasai dirinya serba boleh, serba ada, serba pada, serba jadi, serba macam. Itu ujub. Bila ada ujub, akan ada riak tu. Riak ni syirik kecil dia panggil. Kemudian syirik yang nyata. Syirik yang nyata ni makna kata kita lakukan satu perkara lain, kita dapat menunjuk benda-benda, simpan benda-benda sakti, benda-benda lama dalam rumah ni, anggap ada kesaktian padanya, ada kelebihan. Nampak tak? Janganlah simpan tongkat Tok Wan kita. Ada tongkat ni, selamat rumah aku, pencuri tak masuk. Habis. Nampak? Ya. Pasang lagi tulang ikan parang lah. Bubuh di pintu, di tingkap apa, ya. Pencuri tak masuk, habis. Nampak tak, ya? Pakai tangkai, pakai azimat, pakai apa-apa, ya. Untuk kekuatan diri, habis. Itu syirik nyata dia panggil. Syirik nyata. Na'udzubillah. Salah-salah boleh jadi kufur kepada Allah. Ya. Na'udzubillah. Jaga tu. Jangan ada apa pesandaran kita pegang benda-benda ni, ya. Walaupun adalah azimat-azimat ni dibenarkan. Imam Ghazali tulis satu kitab nama dia Awsat. Awsat, nama kitab Imam Ghazali tulis. Seorang lecturer minta kat saya daripada UKM, ya, minta apa nama kitab tu.
Saya kata boleh photostat bagilah. Saya pun ada kitab tu satu nak bagi macam mana? Saya pun orang bagi. Ya. Ausat. Dalam kitab tu semua ada azimat dia. Semua tu azimat. Azimat. Ya. Richard Winster, Sir Richard Winster. Seorang orang putih dulu mari dalam Melayu ni. Tengku Berrahman halau dia keluar 24 hours, 24 jam keluar. Nampak tak? Ya. Pasal dia tulis raja-raja Melayu ni penyamun. Dia buah tu dalam buku dia. Tengku marah. Tengku Abdul Rahman marah kat dia. Hang keluar 24 jam. Ada kamus Melayu, Inggeris yang ditulis oleh kamus Richard Winster nama dia. Nampak tak? Tu ada kat saya kamus tu. Kamus tu dia tulis. Dan dia ada tulis satu buku, maknanya dia tulis apa nama? Dia tulis berkenaan dengan apa nama? Jampi mentera orang-orang Melayu. Nampak tak? Ya. Malay Historical dia buat. Nampak dalam buku tu ada jampi-jampi. Jampi-jampi Melayu lah kan. Demi besi, demi harusani, demi apa, demi tembaga, demi pirak ya. He yang tu, he yang ni ada dalam tu. Dia pergi rajin pergi cari. Nampak tak? Dan antara bahan rujukan dia kitab Imam Ghazali, Asad. Nampak tak? Azimat ni kita pakai untuk apa, azimat ni untuk apa, azimat ni apa. Dalam buku tu, The Malay Historical dia buat. Nampak tak? Ya. Ada kalau tuan-tuan boleh pergi kedai buku, boleh cari ya. Ya. Malay Historical, dalam tu adalah jampi-jampi, mentera, azimat Nabi Allah Sulaiman, azimat Nabi Allah Sulaiman, ya, jampi Nabi Sulaiman, ada dalam tu tuan-tuan, macam-macam. Jadi Imam Ghazali tulis Asad, macam mana kita boleh amalkan tu semua? Boleh amal. Tapi jangan bergantung kat dia lah. Boleh tak? Jangan bergantung. Di sini Imam Syafi'i kata benar, harus kita mengaji semua tu, boleh belajar, tapi jangan bergantung kat dia. Mujok duk datang tanggai kat aku, nampak dah. Dah. Duk datang tanggai kat aku. Dulu lagi orang pakai apa? Ni. Dulu orang pakai apa? Orang-orang masuk dalam hutan-hutan ni, belantara, ya. Pergi cari besi kuning. Besi kuning babi hutan. Babi hutan ada besi kuning ni. Babi hutan simpan. Ada kat dia, nampak tak? Dia kalau nak mandi babi ni, babi hutan, bukan semua babi hutan ada. Ada setengah babi hutan lah. Dia dibuka benda tu dia simpan. Dia pergi mandi, nampak tak? Dia kubang layak potong. Dia tinggal dia punya besi kuning tu. Dia ambil besi kuning tu. Ambil besi kuning tu tanam dalam diri kita. Tanam, nampak tak? Tanam. Potong paha, tanam dalam paha, jahit balik, nampak? Ya, buah dalam tangan, dalam mana isi paha lah, nampak? InsyaAllah kebaik. Tak makan peluru, tak makan senjata, nampak tak? Ya, tu dia. Lori ni aja dia tak ada apa. Lori kerup naik begitu turun balik. Tu dia panggil apa? Ini memang sungguh tuan-tuan. Dulu di masjid Pahang Road, ada masjid kecil Pahang Road, masjid. Siapa tahu Pahang Road ada masjid kecil. Ada satu orang tua lah. Anak dia kawan dengan saya lah, orang tua ni. Orang tua tu pakai yang tu lah. Nampak tak ya? Sampai terkenal nama dia di belakang babi hutan. Nama dia di belakang ada babi hutan. Nampak tak? Tak sabak nama pula. Kata kacau kan apa lah. Nama depan babi hutan. Nampak tak? Saya pergi sembahyang di masjid tu. Bila sembahyang waktu kita terlibat balik kerja, singgah sembahyang itu lah. Dan dia ada lah. Aku sembang dengan dia Ustaz. Dia ni beritahu lah nak buat apa. Nampak lah. Tu lah. Dia boleh ilmu-ilmu persilatan ni memang dia ada kat dia lah. Memang dia boleh. Dan ilmu-ilmu termasuk ilmu azimat-azimat ni dia pandai. Dan termasuk dengan tu saya tanya kat dia macam mana besi kuning tu, aku buang dia kata. Aku buang di laut dah. Nampak ya? Tak mau pakai apa. Aku nak sembahyang dia kata. Aku nak menghadap Allah Tuhan. Nampak tak? Aku kena buang. Duk ada kat aku benda tu, aku tak ada sembahyang. Nampak tak? Sebab duk pegang benda tu syirik. Tu syirik nyata dia panggil. Tu kena jaga tuan-tuan. Antaranya memang sahih benda tu ada. Ya. Jadi makanya dia kata tadi ini yang kita lihat, yang akhir sekali syirik khafi. Syirik khafi ni kita sendiri menganggap diri kita boleh berbuat serba-serbi. Habis. Aku boleh buat itu, aku boleh buat ni, aku sembahyang, aku puasa, nampak tak? Aku semua aku. Bukan Allah. Dia tolak tak pakai. Allah dia tahu kata Tuhan tu berkuasa dan dia pun letak dirinya sebagai yang berkuasa. Nampak tak? Aku ada kuasa kecil, Allah kuasa besar. Tu aja beza. Nampak tak? Aku sembahyang, aku puasa, aku zakat, aku haji, semua dia buat.
Jadi menafikan kekuasaan Allah, dia telah menolak keluar tauhidul af'al pada dirinya. Dia tidak ada tauhidul af'al pada dirinya, maka dia telah menganggap semuanya datang daripada dia sendiri. Ini faham yang salah, masuk dalam syirik khafi. Sebab tu kalau kita tak mengaji ilmu ni, akan ada syirik khafi lah dalam ibadat kita. Bila jadi pasal, kita akan bercakap sesuatu kepada Allah. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Umar, wa qala Umaru radhiyallahu anhu al-istiqamatu an tastaqima 'ala al-amri wan nahyi wa la tazugha zawghan at-ta'alib. Dia kata wa qala Umar istiqamah an tastaqima 'ala al-amri wan nahyi. Kata Umar bin Khattab, istiqamah artinya hendaklah kamu secara lurus memenuhi perintah dan larangan Allah. Apa Allah terang, Allah larang, jangan buat. Apa Allah suruh, buat. Jangan tinggal, jangan kurang. Nampak tak? Jangan tinggal, jangan kurang. Lebih tak apa. Apa yang Allah perintah, buat. Jangan kurang, jangan tinggal. Apa yang Allah perintah, buat dengan sempurna. Apa yang Allah larang, tinggal. Dan lagi, wala tarugha rawghana sa'alib, jangan kamu menyeleweng secara diam-diam seperti musang. Nampak tak? Maknanya dalam keadaan kamu duduk sedap-sedap tu boleh langgar perintah Allah lagi. Tak apa, sikit tak apa kot. Sekali sekala tak apa kot. Itu kita tak mahu tu. Nampak tak? Terus kita kena terus tegas, jangan kita langgar. Itu kata Umar. Empat sahabat ni dia punya ta'rif saya bawa. Wa qala Uthman bin Affan. Uthman kata apa pada istiqamah? Bagi tuan-tuan dengar. Uthman kata apa? Wa qala Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ta'ala al-istiqamatul ikhlas. Dia kata istiqamah tu adalah ikhlas. Ikhlas mesti kerana Allah. Ikhlas mesti kerana Allah. Kerana lima benda. Ingat lagi 5 benda kan? Itu jadi kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. So kita sebut begitu kan? Ikhlas lillah. Ikhlas kerana Allah. Pasal apa kerana Allah? Kerana 5 sebab. Pertama, Allah Tuhan kita. Itu kena ikhlas. Kerana Allah Tuhan kita, kita kena letak dua Tuhan sebagai Tuhan kita. Nampak tak? Itu yang kita sebut tadi. Tiap-tiap malam kita nak tidur, zikir kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba. Itu kena sebut dulu. Redalah aku Tuhan tu, Allah sebagai Tuhan aku. Yang tu kena nombor 1 dulu. Nampak tak? Boleh tak? Kerana itu kita kena ikhlas. Kerana apa yang kita buat sekarang ini Tuhan kita. Kerana Allah Tuhan kita. Kita ada Tuhan, nama dia Allah, dan kita pertuhankan dia. Kita adalah hamba-Nya. Itu sebab tu kena kerana dia. Kerana yang kedua, kerana Allah perintahkan kepada kita, bukan orang perintah. Kalau orang suruh kita tak payah buat. Allah perintah, sembahyang Tuhan perintah. Segala arak judi Allah tegah. Kedua, kerana Allah perintah. Datang tegah perintah daripada Allah. Yang nombor 2. Nombor 3, kerana Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada kita, yang memberi hidayah kepada kita, yang memberi taufik kepada kita, boleh kita buat kerja. Nampak tak? Taufik dia apa tuan-tuan? Energi, boleh bergerak, boleh buat. Nampak tak? Kekuatan kita boleh buat ibadat tu, dia panggil taufik. Nampak tak? Taufik ni satu energi. Kalau tak ada energi ni, kita tak boleh buat kerja Tuhan. Taufik paling penting. Tu kita faham baik-baik taufik tu apa. Jangan duk baca ayat. Wabila taufiq wal hidayah, wa taufiq wal hidayah. Selalu orang duduk majlis tanya taufik apa, dia tak tahu. Taufik ni satu energi tuan-tuan. Ada taufik lah tuan-tuan boleh sampai di sini. Kalau tidak ada taufik, tuan-tuan tak sampai. Walaupun tuan-tuan sihat, tak ada penyakit. Nampak tak? Walaupun kita kuat dari segi lain, boleh angkat batu, boleh angkat apa semua, tapi tak ada taufik, tak sampai masjid. Nampak tak? Dia nak angkat takbir tak larat. Itu dia. Taufik tak ada. Taufik ni satu energi dalam, energi kebatinan yang Tuhan bagi tuan-tuan. Maka kita boleh sampai. Minta taufik kepada Allah. Jadi nombor 3, kerana apa? Kerana Allah yang memberikan taufik, hidayah, ainayah. Ainayah boleh buat kerja. Tahu baca Fatihah tu daripada awal sampai habis. Boleh angkat tangan dengan tertib. Boleh baca tahiyat akhir dengan baik. Boleh bagi salam dengan sempurna. Nampak tak?
Itu kita panggil apa? Inayah. Ya, kalau kita lontak bola tu, orang duk punya apa, bowling kan, dia baling bola tu boleh pergi kena terus dia punya sasaran tu, semua pakat rebah jatuh, nampak? Itu kita panggil inayah, goleknya bola, nampak ya? Boleh kena sasaran, itu kita panggil inayah, faham tak? Jadi kita buat ibadat kena ada inayah, tapi kena ada ilmu lah. Tak ada ilmu macam mana ada inayah? Ilmu tak tahu, tak ada, kena ada ilmu lah. Sebab tu kita wajib kena tunduk ilmu, kena rajin sentiasa, ya, beradaan menuntut ilmu untuk mendapatkan perkara yang seperti ini. Itu nombor 3. Nombor 4, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mengganjarkan pahala kepada kita, bukan orang lain nak bagi, betul tak? Dan tempat ibadat siapa nak bagi pahala? Allah. Siapa juga yang mengharamkan kita masuk neraka? Allah. Ya, itu dia. Jadi makanya kerana yang keempat, kerana Allah yang mengganjarkan pahala kepada kita, tuan-tuan. Nampak tak? Ya, itu dia lah. Yang kelima, kerana kita berkewajipan, kita sebagai seorang hamba kepada Allah, pukul diri kita. Nampak tak? Ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzuka min syarri ma sana'tu wa abuduka bi ni'matika 'alayya wa abuduka bi dhanbi faghfir li fa innaka la yaghfiru dhunuba illa ant la ilaha illa ant. Istighfar rajak orang bagi kan. Itu dia. Mengaku, pasal apa? Aku last. Kenapa? Kerana Allah. Kerana aku hamba dia. Aku hamba. Kalau aku bukan hamba, tak buat kerana Allah. Itu sebabnya kena ada 5 kerana. Baru jadi ikhlas. Nampak tak? Jangan kata ikhlas kerana Allah. Orang tanya kerana Allah apa? Cucu saya tanya kat saya, ikhlas kerana Allah. Di belakang tu kerana tu pasal apa? Tuan. Jenuh. Nampak? Bujuk orang tanya kat aku lah. Tu lah. Tu lah. Cucu saya yang pertama tu, dia kacau sikit. Dia banyak benda-benda lagu ni dia cukup suka tanya. Selalu dia suka conscious sikit. Dia suka tanya. Ikhlas kerana Allah. Ikhlas tu tahulah ikhlas, ya kan? Bersih, tulen, jangan ada masuk apa juga. Yang kerana ni pasal apa tuan? Kerana pasal 5 ni. Alhamdulillah. Nampak tak? Itu yang kita nak biar faham. Baik, sambung. Itu kata Sayyidina Uthman, ikhlas. Kemudian waqala Ali pula lah kata apa istiqamah. Waqala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu al-istiqamatu ada'ul faraid. Itu dia. Kata Sayyidina Ali, ringan ya. Istiqamah melaksanakan segala kefarduan. Sunat bukan. Sunat apa punya pilih sendiri. Segala kefarduan kita kena buat. Apa yang Allah fardu kepada kita kena buat. Banyak fardu. Ya, dalam istilah yang itu kita mengaji ilmu fiqh lah. Kita mengaji ilmu fiqh, kita akan kenal dalam usul fiqh, ya, dalam al-muwaqi' usul fiqh ada sebut kefarduan itu ada berapa? Kefarduan tu ada 10 kefarduan. Dalam seseorang berdiri, seorang mukmin tu ada 10 fardu, tuan-tuan. Nampak tak? Bukan satu fardu. Ini kita halusi lah, halusi balik kan. Ni tak payahlah tuan-tuan nak mengaji bab ni, kena buka satu kitab lain pula, ya. Kitab usul fiqh dia panggil. 10 jenis fardu ada atas kita. Dia tingkatan, ada yang paling berat, ada yang paling ringan. Nampak tak? Ada yang kaitan dengan diri kita, ada kaitan dengan keluarga kita, ada kaitan dengan masyarakat kita, ada kaitan dengan bumi kita, ada kaitan dengan makhluk-makhluk keliling kita, termasuk pokok-pokok tumbuh-tumbuhan tu tadi, ya. Itu kefarduan kita. Kita kena faham 10 fardu ada kat kita, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya kita dapat penuhi 10 fardu ini dengan baik, maka kita adalah khalifah Allah. Khalifah kena tahu semua, dia tak? Ya. Semua dia kena jaga, bukan jaga diri dia saja. Seluruh kesalahan makhluk yang ada kelilingnya dia kena jaga. Itu kita panggil sebagai istiqamah. Ini kata Sayyidina Ali. Jadi keempat-empat istiqamah ni kita dapat faham daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jangan sekutu Allah. Daripada Umar, makna kata kamu mestilah sentiasa lurus memenuhi perintah dan larangan Allah. Tengok betul-betul apa yang Tuhan perintah, faham betul-betul apa yang Tuhan tegah, kemudian kita taat, kita patuh, kita lakukan dengan betul-betul, dengan sempurna, ya. Jangan curi-curi masa, jangan kita lepas-lepas saja begitu, lepas-lepas tangan begitu saja, ya. Hari ini aku tak larat, aku buat lebih kurang sudah, tak boleh lah. Ya. Itu dia. Tu. Istiqamah kepada Sayyidina Uthman, istiqamah artinya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah Sayyidina Ali artinya kamu melaksanakan segala tuntutan kefarduan di atas kamu. Itu empat istilah apa yang diberikan oleh keempat para sahabat Nabi ini
cukup padat kita faham dengan erti istiqamah, tuan-tuan, ya. Jadi makanya kata musannif, apabila kamu dapat melihat kepada tanda istiqamah ini, ada ulama menjelaskan ada 10 perkara lah kita kena bawa hari-hari kita kena bawa, tuan-tuan, istiqamah ni sebagai satu pegangan kepada kita, insya-Allah. Istiqamah yang 10 ni saya baca minggu depan lah. Panjang, macam terang pula, 1 jam pula lagi kan. Jadi kita tangguh dulu untuk minggu depan tentang 10 istiqamah ni. Tolong peringat kita lah, kalau saya lupa, tentang tolong peringat balik istiqamah 10 ni. Mari kita tengok balik apa kalam musannif ni sebagai khulasah kita nak ambil kira balik tadi ni. Apabila kita faham betul-betul kedudukan istiqamah ini, maka kita akan dapat memahami bahawasanya seluruh persoalan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala berteraskan kepada, pertama, kesempurnaan ma'rifah kita kepada Allah, kesempurnaan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita tambah tadi dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah apa yang kita lakukan ini ditambah dengan 10 tanda kecintaan kita kepada Allah yang telah saya sebut pada kuliah-kuliah kita yang telah sudah. Kita mesti memupuk cari jalan untuk melakukan ibadah kepada Allah secara kasih sayang. Buat ibadat kerana sayang, jangan buat ibadat kerana ada sebab. Nampak tak, ya? Sayang kepada Allah, ya. Yang paling penting, kita buat apa pun dalam kehidupan kita hari-hari ini, tuan-tuan, kepada orang yang kita sayang, kita buat apa pun sempurna. Betul tak? Orang kita sayang, semua boleh. Orang kita sayang, semua jadi. Orang kita sayang, semua ringan. Betul tak? Maka tu kalau kita sayang kepada Allah, ibadat kita jadi ringan. Orang tanya macam mana nak khusyuk sembahyang, Ustaz? Tuhan kata, wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Sembahyang tu berat sangat-sangat, melainkan bagi mereka yang khusyuk kepada Allah. Khusyuk nombor 1 sekali yang kena ada dalam khusyuk sembahyang ni, dia kena sayang dulu kepada Allah. Nampak? Maka itu Nabi kata apa? Tanda kamu sayang kepada Allah, kita ulang balik banyak kali saya sebut dah. 3. Tuan-tuan pun dah tahu dah, habaq lah. Ada tulis kan? Kadang-kadang tulis di mana, tulis tak tahu cari di mana jumpa. Ya, pakai tulis. Nombor 1 sekali, hendaklah kamu sentiasa membaca Al-Quran. Itu tanda kamu sayang kepada Allah. Nampak tak, ya? Baca Quran hari-hari, kamu akan sayang kepada Allah. Itu kelebihan Al-Quran, tuan-tuan. Nampak tak, ya? Badan kita sihat, iman kita sempurna, rezeki kita murah. Nampak tak, ya? Bala musibah jauh. Kelebihan baca Quran. Nampak tak, ya? Baca kerana Allah lah, tapi kerana lah. Nampak? Jangan sebab-sebab ni pula. Nampak? Baca surah Waqiah kerana nak rezeki. Tak betul, ya? Tabarakallazi, takut kubur. Nampak azab kubur. Ya? Surah lain tak baca. Sedangkan sebenarnya kita tidur malam kena baca paling-paling tidak 500 ayat. Malam nak baca tidur. Nak tidur kena baca 500 ayat, tahu? Ini amalan Nabi. Nah? Kita duduk nombor tabarakallazi saja. Pasal apa? Takut azab kubur. Dia tak tahu kata kubur tu siapa punya. Azab tu mai daripada siapa? Siapa yang nak azab? Nampak tak? Bukan kerana Allah, kerana kubur. Nampak tak? Tengok tu macam mana nilai dah jadi kecil. Tak betul lah. Baca Waqiah kerana rezeki. Aku duduk menjaga hari ni, menjaga tuntung bagus. Waqiah jangan tinggal. Tak betul lah. Ya. Semua kita buat kerana kita sayang kepada Allah. Kalam tu kalam Allah. Nampak tak? Tuhan bagi pula kalam yang cukup indah, susunan kata-kata yang begitu indah, lagi membawa kita sayang kepada Allah. Nampak tak, ya? Kita nak baca surat kekasih, mesti bahasa-bahasa yang elok, kan? Ya. Kalau dia mencarut, kita nak baca, tak mau. Duk ada dalam kata-kata yang tak sihat. Kita nak baca surat kekasih ni sebab ada kata-kata yang menyejukkan jiwa kita. Al-Quran paling menyejukkan jiwa kita sekali. Nombor 1 baca Quran. Nombor 2, ya, mujalasah billah, duduk bersanding dengan Allah sentiasa, masa-masa penuh hadiri majlis ilmu. Mesti jadikan satu ketetapan kita. Tiap kali majlis ilmu ni jangan tinggal. Istiqamah berterusan. Istiqamah ni berterusan. Nampak tak, ya? Ni saat mai, saat tak mai. Nampak tak? Dia buat lebih kurang kepada Allah. Macam mana nak sayang Tuhan? Nampak tak, ya? Majlis ni majlis ilmu, majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu kita kena sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
Maka tu saya duk ulun mengajak ni bukan pasal apa, pasal sayang kepada Allah. Majlis ni kita sayang, bukan pasal RM2 dah. Ya. RM2 Tuhan bagi dah, dia bagi kot lain. Nampak dah ya? Hang tu tak bimbang itu. Hang buat kerja Allah, aku bagi. Hang buat kerja aku bagi hang. Nampak dah? Ya. Tu saya fikir masalah RM2. Nak makan banyak mana nak makan? 2-3 suap dah kenyang dah. Apa perlu banyak-banyak ya? 1 gelas, 2 gelas pun dah kenyang dah. Yang perlu kerana kita nak cari kasih sayang Allah. Dalam majlis ni ada sembahyang jemaah kita pilih 5 waktu sekali sama kerana nak dapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita paling perlu tuan-tuan. Nak cari kasih sayang. Nombor 2, lazim rajin wajib ilmu. Nampak tak? Hak lain tak apa aku tak pi. Yang ni aku kena pi. Kok mana pun baik huru aku kena sampai. Nampak tak ya? Tambah pula kalau ilmu yang berkaitan dengan ilmu ketuhanan ni. Ilmu ni nak kenal Tuhan ni, ilmu nak kenal Allah. Lagi-lagi kita kena tumpu penuh. Nampak tak ya? Nombor 2. Nombor 3, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Itu tanda kamu sayang kepada Allah. Cari kawan kita, rakan kongsi. Orang nak menjaga, cari rakan kongsi. Nak duduk jiran sebelah pun kena cari. Sampai Nabi kata bila kamu nak pindah rumah, kamu tengok dulu jiran kamu tu. Siapa jiran kamu baru pindah rumah. Nampak? Pada hadis Nabi kata tadi. Kerana nak cari. Dan kita duk sebut dalam sembahyang kita, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Implementlah. Salam sejahtera di atas kami, atas hamba-hamba Allah yang soleh. Itu beri erti bahawa kita kena cari hamba-hamba Allah yang soleh. Ini 3 perkara tuan-tuan boleh buat. Hadis Nabi ni, Rasulullah sendiri kata ni. Bukan saya reka, bukan ulama susun. Ya. Ini daripada hadis Nabi sendiri. Nombor 1, baca Quran, rajin. Imam Malik kata barang siapa cinta kepada Allah baca Quran. Imam Malik Ibnu Anas, nampak tak? Ya. Imam Malik, bapa dia Anas Ibnu Malik tu. Bapa dia sahabat Nabi. Anas Ibnu Malik, bapa Imam Malik, mazhab Maliki. Oh nah. Itu dah. Malik Ibnu Anas, Anas Ibnu Malik. Balik. Nampak tak? Itu dah dah. Dia pesan, barang siapa cinta kepada Allah, kalau kamu nak cinta kepada Allah, kamu baca Quran. Allah akan tanam kecintaan kamu kepada Allah. Kedua, mujalasah, sampai kita duduk bersanding dengan Tuhan. Orang mari mengaji ni ilmu ni seolah-olah bersanding dengan Allah tu dah. Duduk satu persada dengan Tuhan. Main dah bersanding duduk satu persada. Dalam keadaan yang begitu megah dan begitu meriah. Bersama dengan Allah. Ya. Nombor 3, hendaklah kamu cari sahabat yang salih sebagai berkawan, teman. Apa-apa kita nak buat pun, nak cari seorang makan dengan kita pun orang yang salih. Nak bawa musafir mana-mana pergi, hang tuan teman aku nak ikut pergi, cari orang yang salih. Mari kita buka menjaga, share sekali, akan kongsi orang yang salih. Itu kena faham ya. Baru kita akan 3 perkara ni tuan-tuan, lazimi, cari, hayati. Kita akan cinta kepada Allah. Bila kita cinta kepada Allah, Allah akan menzahirkan cinta. Tuhan memang cinta kepada kita dah. Tapi Allah akan zahirkan kecintaan itu kepada kita secara lebih jelas, dan kita akan menikmati kecintaan jadilah syurga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa yang takut kepada makam Tuhan, 2 syurga. Syurga dunia, syurga apa? Syurga cinta kepada Allah. Syurga akhirat, jannatul adni. Boleh faham ya? InsyaAllah takat tu dulu. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.